Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya keutamaan solat berjamaah dan adab-adabnya. Sebelum ini saya telah membuat sebuah video berjudul wanita solat di rumah atau berjamaah di masjid, manakah lebih utama? Dalam video ini saya telah menerangkan ataupun mengemukakan beberapa pandangan ulama lengkap dengan dalil dan hujah mereka. Cuma saya membiarkan ia terbuka tanpa menerangkan pandangan manakah yang lebih kuat. Dan ini selanjutnya menimbulkan beberapa soalan daripada para penonton. Maka dalam video ini saya akan cuba jelaskan pula pandangan manakah yang lebih kuat mengikut analisa dan kajian saya. Bagi para penonton yang belum menonton video wanita solat di rumah atau berjemaah di masjid manakah lebih utama, mesti tonton video itu terlebih dahulu sebelum menonton video ini bagi mencapai kefahaman yang sebaiknya. Kalau tanya soalan, saya tak jawab ya, sebab telah saya jelaskan dalam video sebelum ini. Baik, daripada beberapa pandangan yang telah saya kemukakan itu, boleh dikatakan dua yang paling kuat. Pandangan pertama, yakni pandangan jumhur bahawa bagi wanita, tempat yang terbaik bagi mereka melaksanakan solat-solat fardu, solat-solat sunat ialah di rumahnya, di dalam biliknya, di dalam satu ruangan khusus, di dalam biliknya itu. Pun begitu jika mereka hendak melaksanakan solat berjamaah di masjid, di surau bersama dengan imam rasmi, dibolehkan sahaja berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda bermaksud, janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian ke masjid, namun solat mereka di rumah mereka adalah lebih utama. Apabila wanita solat di masjid, apakah mereka mendapat keutamaan berjemaah di masjid ataupun tidak? Okey. Jadi di sini telah pun saya nukil pandangan daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali, pandangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa mereka tidak mendapat keutamaannya. Kenapa pula tak dapat? Sebab bagi mereka telah pun dikhususkan mendapat keutamaan apabila solat di rumah mereka, di dalam bilik mereka, di ruangan khusus dalam bilik mereka ya. Telah pun saya baca kata-kata para imam ini dalam video sebelum ini. Kemudian kita ada pandangan yang kedua daripada Imam Ibn Hazmin yang menyatakan bahawa hadis-hadis yang menerangkan wanita solat di rumahnya, di dalam biliknya, di ruangan khas dalam biliknya sebagai lebih utama telah pun dibatalkan oleh hadis-hadis yang menerangkan bahawa para wanita solat berjamaah bersama dengan Rasulullah SAW di masjid. Demikian juga yang berlaku pada zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Jadi bagi beliau, hadis-hadis ini membatalkan hadis-hadis keutamaan solat di rumah. Dan bagi Imam Ibn Hazmin juga, para wanita yang solat berjamaah di masjid di surau itu juga mendapat pahala sebagaimana kaum lelaki. Okey, meskipun hadis-hadis itu menyebut lelaki, tetapi wanita juga mendapat pahala dan keutamaannya. Cuma di sini hendaklah dipertimbangkan satu perkara lain, bahawa hadis-hadis yang menerangkan keutamaan solat berjamaah di masjid, ia juga datang bersama dengannya hadis-hadis ancaman bagi yang tidak melaksanakan solat berjamaah di masjid. Ini disebut sebagai at-targhib wa tarhib. Ada hadis-hadis anjuran dan ada juga hadis-hadis ancaman. Sebagai contoh dalam riwayat Imam Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendengar panggilan azan namun tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya kecuali bagi orang yang uzur. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, aku bercadang untuk melantik seseorang lain menjadi imam, sementara aku keluar dari masjid mengambil kayu api dan membakar rumah-rumah orang yang solat di dalamnya. Demikian juga kita ada perkataan ataupun asar-asar para sahabat radhiyallahu anhu yang menerangkan bahawa mereka ni dapat mengenali orang-orang munafik pada zaman mereka dengan melihat siapa yang ke masjid untuk solat berjemaah dan siapa yang tidak ke masjid. Yang tak ke masjid itu, mereka itulah orang-orang munafik. Jadi hadis-hadis ini yang difahami oleh para ulama merujuk kepada kaum lelaki
Jadi anjuran untuk solat berjemaah di masjid merujuk pada lelaki, ancaman-ancaman itu juga merujuk kepada kaum lelaki. Kaum wanita dikecualikan sebab adanya hadis-hadis yang menerangkan bahawa sememangnya tempat yang terbaik untuk mereka melaksanakan solat ialah di rumahnya, di biliknya dan di ruangan khusus dalam biliknya. Okey. Jadi kalau nak diambil pandangan Imam Ibn Hazmin bahawa hadis-hadis keutamaan ini juga merujuk kepada wanita, maka hadis-hadis ancaman itu pun merujuk kepada wanita. Dan sudah tentu ini akan memberatkan kaum wanita sebab sebahagian mereka mungkin ada masa lapang untuk pergi solat berjemaah di masjid di surau, namun sebahagian lain pula kesibukan dengan urusan rumah, kesibukan dengan urusan anak-anak, khasnya kalau ada bayi kecil. Kita kena ingat sebab memang ada diberikan keuzuran untuk orang yang tidak ke masjid untuk solat berjemaah, namun keuzuran itu sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis ataupun perkataan para ulama merujuk kepada suasana yang bahaya, cuaca buruk, penyakit yang berjangkit. Okey, itu keuzurannya, bukan keuzuran sibuk buat kerja rumah. Yang itu tak ada pula. Jadi kalau hendak diambil pandangan Imam Ibn Hazmin ini, ia memberatkan pula bagi para wanita. Jadi antara dua pandangan ini, saya memilih dan menguatkan pandangan jumhur. Pandangan yang pertama itu bahawa tempat yang paling utama bagi wanita melaksanakan solat fardunya ialah di rumahnya, dalam biliknya, di satu ruangan khusus di dalam biliknya. Jika hendak ke masjid, dia dipersilakan, namun mereka tidaklah mendapat pahala ataupun keutamaan yang ekstra itu kerana telah pun dikhususkan kepada mereka manakah tempat untuk mereka mendapatkan pahala yang ekstra tersebut, keutamaan yang ekstra itu. Apakah keutamaan itu, apakah pahalanya itu, telah saya bacakan dalam video-video sebelum ini. Sila tonton. Video-video ini telah saya susun dalam satu playlist, dalam satu himpunan video. Sila rujuk ya. Saya tidak mahu mengulanginya di sini. Okey, jadi sekali lagi antara dua pandangan itu, saya menguatkan pandangan jumhur bahawa bagi wanita tempat utama untuk mereka melaksanakan solat fardu ialah di rumahnya, di dalam biliknya, di ruangan khusus dalam biliknya. Jika hendak ke masjid dipersilakan, namun sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Dawud itu, di rumah mereka tetap lebih utama. Jika ada yang berkata, lelaki dapat banyak pahala di masjid, kita kena ingat dua perkara. Pertama, bersamaan dengan pahala yang banyak di masjid itu, bersamaan dengan itu adanya susah payah yang perlu mereka mengharunginya, seperti keluar ke masjid, mencari tempat memakir kenderaan, menghadapi suasana panas solat zuhur, asar, suasana gelap untuk subuh, isyak dan sebagainya. Dan juga terdapat ancaman-ancaman bagi mereka yang sengaja tidak menghadiri solat berjamaah di masjid dan juga surau. Dan keduanya, apabila dikatakan bagi para wanita tu lebih afdal di rumah, lebih afdal tu merujuk pada adanya perbandingan. Bererti apabila wanita solat fardu di rumahnya, dia mendapat pahala lebih banyak daripada lelaki yang solat berjemaah di masjid. Ini sebenarnya satu kelebihan bagi kaum wanita ya. Baik, dari sini saya juga dapat soalan lain tentang bagaimana jika wanita solat berjamaah sesama mereka, semuanya wanita sahaja di rumah. Apakah itu sesuatu yang dibolehkan? Apakah itu sesuatu yang dianjurkan? Baik. Pertama sekali, ya, boleh melaksanakan sedemikian kerana terdapat beberapa riwayat bahawa isteri-isteri Nabi SAW juga melakukannya. Kita ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha dan juga daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, kedua-duanya isteri Nabi SAW, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Musannaf riwayat Imam Abdul Razak. Ia memiliki beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Jadi boleh-boleh sahaja. Kedua, bagaimana ataupun di manakah posisi imam
Imamnya ialah wanita juga, maknanya semuanya wanita. Di manakah posisi imam dalam kes seperti ini? Maka positionnya ialah wanita yang menjadi imam itu berdiri di tengah-tengah saf yang pertama. Dia tidak berdiri berseorangan di hadapan, tetapi berdiri selari dalam saf yang pertama di tengah-tengahnya. Kemudiannya, apakah dikuatkan suara bagi solat-solat yang sememangnya dikuatkan suara, seperti solat subuh, solat maghrib, solat isyak? Jawapannya, ya, dikuatkan suara untuk membaca surah Al-Fatihah dan juga surah selepas Al-Fatihah bagi solat-solat subuh, maghrib dan juga isyak. Kemudiannya, apakah ada keutamaan, kelebihan, ekstra pahala apabila para wanita solat berjamaah sesama mereka? Ya, ada. Berdasarkan hadis Nabi SAW, solat berjamaah itu lebih utama berbanding solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Dalam riwayat lain sebut 25 darjat, riwayat lain juga sebut 20 darjat. Artinya ada keutamaan. Kaum lelaki tak masuk dalam keutamaan ni ke? Tak, kaum lelaki tidak. Sebab kaum lelaki dia kena ke masjid dan ke surau. Masjid atau surau. Ingat ya hadis Nabi SAW bahawa baginda bercadang melantik orang lain jadi imam. Baginda akan bawa kayu api dan bakar rumah-rumah yang orang melaksanakan solat tu. Ini merujuk kepada kaum lelaki tanpa dibezakan lelaki tu solat bersendirian atau berjemaah di dalam rumah. Kerana pada zaman Rasulullah SAW, bagi lelaki tidak dikenali mereka solat berjemaah di rumah, kecuali yang munafik tu. Yang munafik tu, bagi kaum lelaki yang beriman, mereka di masjid. Zaman tu surau tak ada, mereka di masjid. Kalau yang nak berjemaah sesama mereka sahaja ialah apabila dalam musafir di padang pasir tu, sebab dah memang tak ada masjid kan. Jadi kena beza di sini. Sebab banyak kali saya telah tekankan berlaku salah faham di kalangan masyarakat kita bahawa lelaki pun boleh solat berjamaah di rumah dan mendapat pahala ataupun kelebihan 27 darjat tersebut. Tidak ya. Perkara ini perlu dibetulkan. Bagi lelaki ialah di masjid ataupun di surau. Kerana pada zaman Rasulullah SAW tidak dikenali adanya peristiwa, adanya contoh kaum lelaki solat berjamaah di rumah. Mereka hendaklah ke masjid. Hendaklah ke masjid, kecuali macam saya kata, jika dia musafir dan di padang pasir, dalam kes sedemikian memanglah sebab dah memang tak ada masjid di padang pasir ya. Dan kita kena ingat hadis Nabi yang Nabi ancam hendak membakar rumah tu, itu satu ancaman yang sangat serius. Meskipun Nabi tak bakar, alhamdulillah Nabi tak bakar, tapi kita kena ingat hadis tersebut. Setiap kali kaum lelaki setiap kali nak solat berjemaah di rumah, dia kena ingat hadis tu. Kemudian pergilah ke masjid ataupun ke surau. Kena ingat hadis tu, ancaman Nabi SAW ingin membakar rumah yang lelaki solat di dalamnya. Adapun bagi kaum wanita, ya, memang dibolehkan. Ada contohnya sebagaimana yang saya bacakan tadi, riwayat daripada Aisyah dan juga Ummu Salamah. Dan di sini dalam kesempatan ini ingin saya menganjurkan kepada para isteri untuk memotivasikan, merajinkan suami mereka solat berjemaah di masjid atau surau. Jangan pula para isteri yang, abang solat di rumah lah bang, abang lah imam saya ni, abang lah yang ni. Ataupun kadang-kadang kita baca di majalah kan, siapakah calon suami kamu? Calon suami saya ialah yang dapat menjadi imam bagi solat saya di rumah. Salah tu. Calon suami saya ialah yang mereka yang pergi solat berjamaah di masjid ataupun di surau. Jadi kepada para isteri, jangan pula menghalang suami ke masjid ataupun ke surau. Sebaliknya, hendaklah memberi motivasi kepada mereka untuk solat di masjid atau di surau. Katakanlah, tapi kami nak solat bersama juga, macam mana ni? Ada pilihan lain. Telah saya jelaskan dalam video-video sebelum ni, ada pilihan lain di mana lelaki yang telah ke masjid, ke surau untuk solat berjemaah di sana bersama dengan imam rasmi, dia boleh balik ke rumahnya menjadi imam kepada ahli keluarganya pula.
Okey, ada contohnya daripada seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, bahawa Muaz ini apabila solat berjamaah, dia solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid Nabi, ya, maknanya sebagai makmum. Setelah habisnya solat, dia pulang ke kampungnya, dan dia pula menjadi imam bagi kaumnya. Okey. Jadi sekarang ni macam mana? Dia solat fardu tu 2 kali ke? Tak. Solat fardunya sekali, yang ini apabila dia menjadi makmum di belakang Nabi SAW. Apabila dia menjadi imam kepada kaumnya, maka dia sebenarnya solat sunat. Solat sunat itu boleh saja 2 rakaat, 4 rakaat. Bahkan bagi solat maghrib itu pun, apabila para ulama membicarakan perkara ini, maka ia juga ada solat sunat 3 rakaat. Jadi dia solat sunat saja, tetapi kaum di belakangnya solat wajib, yang fardu itu. Jadi demikian juga kepada para suami yang mungkin dia ingin juga hendak mendidik anak-anak untuk solat, membiasakan ahli keluarganya untuk solat, maka dia tetap pergi ke masjid, surau untuk solat berjamaah bersama imam di sana. Kemudian apabila dia balik ke rumah, dia menjadi imam kepada isteri dan anak-anaknya pula. Dia solat sunat, sementara isteri anak-anaknya solat wajib. Yang solat itulah subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak. Dan di sini tak perlu timbul persoalan pula, macam mana ni niat berbeza, imam niat solat sunat, makmum niat solat wajib. Boleh saja. Di Malaysia lazim dikatakan tak boleh, kan? Sebenarnya boleh saja, sebab imam itu dia solat untuk dirinya, makmum tu solat untuk dirinya. Imam solat yang sunat, makmum solat yang wajib, maka boleh-boleh sahaja, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, demikian penjelasan saya tentang hukum solat berjamaah bagi wanita. Okey, sebelum mengakhiri seperti biasa, sedikit kesimpulan. Yang pertama ialah yang lebih utama bagi wanita untuk melaksanakan solat fardu ialah di rumahnya, dalam biliknya, di ruangan khusus dalam biliknya. Kalau rumah dia memang kecil, kalau rumah dia memang kecil, tak ada bilik, tak ada ruangan khusus, tak apa, di mana-mana tempat di dalam rumahnya. Kalau nak ke masjid dipersilakan, tetapi dia tidak mendapat keutamaan ataupun kelebihan berjamaah di masjid, kerana baginya telah pun ada hadis-hadis yang khusus menyebut keutamaan, kelebihan, pahala berganda apabila dia solat di rumahnya. Okey, kedua, kalau mereka hendak solat berjemaah sesama mereka saja, sesama wanita sahaja, boleh dilaksanakan di rumah. Okey, pernah dilaksanakan oleh para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh-boleh sahaja, ya. Maka dan yang ketiga, para isteri hendaklah juga memainkan peranan untuk merajinkan, memotivasikan suami mereka untuk solat berjamaah di masjid atau surau. Janganlah pula menjadi penghalang, ya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Jangan lupa link dalam kotak description bagi sesiapa yang tertinggal video sebelum ini, ataupun playlist bagi siri video-video dalam topik ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.